Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, saya harap kamu masih terus bersemangat dan bertenaga untuk kita teruskan pembelajaran kita pada minggu ini, iaitu kegunaan mikroorganisma dan cara mencegah penyakit berjangkit. Okey, pada akhir video ni nanti, InsyaAllah kamu akan dapat menyenaraikan kegunaan mikroorganisma. Yang kedua, menyatakan amalan harian yang boleh diamalkan untuk mencegah jangkitan penyakit berjangkit. Okey, pada video yang lepas saya dah tunjukkan kesan buruk mikroorganisma dan apa yang terjadi kepada badan kita bila menerima virus, bakteria dan sebagainya. Ya, termasuklah penyakit berjangkit. Jadi pada minggu ini kita nak tengok pula apa kegunaan mikroorganisma. Okey, kita teruskan. Okey, siapa pernah minum benda ni? Yakult, ya. Saya yakin ramai daripada kamu mesti dah pernah minum minuman ni. Tapi macam mana pula perasaan kamu kalau saya beritahu kamu dalam minuman ni ada bakteria? Kamu mesti fikir, minuman ni tak baik ke untuk kesihatan? Tak. Sebenarnya tak semua bakteria ataupun mikroorganisma berbahaya untuk kesihatan. Dalam minuman seperti Yakult ni ada satu bakteria yang dipanggil sebagai Lactobacillus. Mungkin kamu pernah dengar bakteria Lactobacillus, ya. Lactobacillus sebenarnya membantu kita, ya, terutamanya dalam sistem pencernaan kita. Bila kamu makan, Lactobacillus ini akan sampai ke usus kamu dan membantu kamu untuk memecahkan karbohidrat dan memudahkan kamu untuk mencerna makanan kamu, ya. Jadi tak semua bakteria sebenarnya tak baik untuk kamu, ada juga yang baik. Jadi untuk itu kita tengok apa lagi kegunaan mikroorganisma dalam kehidupan kita. Okey, untuk dalam video ni ada empat kegunaan mikroorganisma yang saya nak kongsikan dengan kamu. Okey, yang pertama ialah pembuatan makanan, pembuatan antibiotik dan vaksin, penguraian bahan organik dan penghasilan baja organik. Okey, jadi kita teruskan dengan yang pertama. Okey, pembuatan makanan. Bakteria digunakan untuk ni contoh dia, bakteria digunakan untuk membuat keju dan juga yogurt. Sebenarnya kalau kamu tahu, cheese dan juga yogurt diperbuat daripada susu. Bila kita melalui proses-proses tertentu, kita campur dengan bakteria, ya, kedua-dua susu akan mula menghasilkan produknya, iaitu cheese dan juga yogurt. Okey, selain daripada itu, yeast juga digunakan untuk membuat roti dan juga tempe, ya. Maknanya di sini dua jenis mikroorganisma yang kita gunakan untuk membuat makanan ialah bakteria, iaitu membuat keju dan juga yogurt, dan juga yeast, ya, untuk membuat roti dan juga tempe. Dan juga tapai, ya, sebenarnya dalam hijau ni ialah tapai, tempe ni roti. Okey, itu ialah kegunaan mikroorganisma dalam pembuatan makanan. Seterusnya kita tengok pula bagaimana mikroorganisma digunakan dalam menghasilkan antibiotik dan juga vaksin. Kalau kamu pernah dengar, kalau kamu pernah demam apa, doktor mungkin dah bagi kamu ubat minum, ya, ubat minum atau ubat biji, ya, dan besar-besar ni kamu makan ubat biji seperti dalam gambar yang kita dipanggil salah satu namanya ubat antibiotik. Okey, ubat antibiotik. Dan sekarang ni baru-baru ni Malaysia juga telah mula menerima stok vaksin, ya. Stok vaksin COVID-19. Untuk apa tu? Okey, kedua-duanya antibiotik dan vaksin ni menguatkan sistem imunisasi badan, ya. Okey, apa yang berlaku ialah ia menghalang pertumbuhan mikroorganisma yang menyebabkan penyakit berjangkit. Okey, kedua-dua bahan ini, iaitu antibiotik dan juga vaksin, menggunakan mikroorganisma, iaitu virus atau bakteria, untuk menghasilkan kedua-duanya. Okey, tak ada dulu ni tak boleh nak hasilkan antibiotik dan juga vaksin. Sebab tu kita kena tahu adakah ia sesuai untuk kita ambil antibiotik dan juga vaksin, ya. Sebab ia akan melindungi sistem, dia kuat badan kita
Maknanya apa saja pada apa bakteria ataupun virus yang datang pada kita, insya-Allah kita akan sembuh. Okey, itu ialah kegunaan mikroorganisma dalam menghasilkan antibiotik dan juga vaksin. Seterusnya, kita tengok pula penguraian bahan organik. Okey. Okey. Kalau kamu nak tahu apa dimasukkan bahan organik, dalam tahun 4 saya rasa kamu pernah belajar proses penyah tinjaan, ya. Penyah tinjaan, apa yang kita buang, ya. Dan kata ialah kata lain, berak lah kan, tai kamu semua tu kan. Dia pegang berak tu, dia pergi mana? Pergi sungai ke? Pergi laut ke? Habis busuk semua. Kalau semua rakyat Malaysia pergi punya najis tu pergi ke laut atau pergi ke sungai, busuk satu Malaysia. Tak, sebenarnya dia akan disalurkan ke loji kumbahan. Apa yang berlaku di loji kumbahan, bakteria digunakan untuk merawat sisa-sisa kumbahan kamu, ya. Dan juga bakteria juga digunakan untuk memusnahkan sisa-sisa toksik yang terdapat dalam loji kumbahan. Macam mana? Okey, katakan dalam najis kamu semua ada macam-macam, ya, macam bahan yang toksik, bahan yang busuk semua. Apa yang berlaku, bakteria itu dia memecahkan tu supaya ia jadi selamat, ya, semua tu jadi selamat, dan dia tinggal air saja untuk kita buang last sekali, ya. Yang lain tu diproses hanya tinggal air sahaja, ya. Maknanya bahan-bahan tu dipecah-pecahkan supaya ia selamat. Kalau kamu tahu contohnya di Singapura, ya, dia ada gunakan bakteria dan sistem loji rawatan air ini. Dia hasil daripada air kencing semua ni, najis-najis semua ni, dia diproses untuk dijadikan air minum, ya. Kata sedap ke je? Tak. Bila kita dah proses semua tu, dia jadi selamat, dia tak rasa benda lain pun, dan dia macam air paip biasa je. Sebab tu bakteria digunakan, sangat penting untuk digunakan untuk bagi merawat sisa-sisa kumbahan. Seterusnya, kita tengok pula kegunaan mikroorganisma, iaitu penghasilan baja. Okey. Baja ni sebenarnya berasal daripada najis ataupun tinja ayam, lembu ataupun kambing. Apa yang berlaku, najis itu akan ditinja, itu akan dipecahkan supaya jadi bahan-bahan yang diperlukan oleh tumbuhan, ya. Maksudnya mikroorganisma akan merepukkan tinja ayam, lembu ataupun kambing untuk menghasilkan bahan-bahan yang diperlukan oleh tumbuhan untuk menjadi lebih sihat dan besar. Okey, apa yang berlaku bila itu kita gaulkan pula dengan serbuk kayu dan terjadilah baja organik. Okey, seterusnya. Itu adalah 4 kegunaan mikroorganisma dalam kehidupan seharian kita. Ya, walaupun ada kesan buruk, sebenarnya mikroorganisma juga ada kegunaan dalam kehidupan kita. Ya, kesan buruk tu termasuklah penyakit-penyakit kan. Jadi kita nak tengok. Okey, saya nak kamu tengok video ni di mana salah satu restoran ditutup sebab dapur. Tengok apa yang pada dapur. Lengkuas tomato busuk serta lipas di periuk nasi antara yang ditemui ketika pemeriksaan pihak berkuasa tempatan PBT terhadap premis yang dijadikan dapur memasak nasi biryani buluh terkenal di Batu Uban. Malah turut dijumpai ialah buluh yang sudah berkulat dan dipercayai digunakan semula bagi memasak semula nasi biryani terbabit. Pegawai Kesihatan Persekitaran Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM Jabatan Kesihatan Pulau Pinang, Muhammad Wazir Khalid berkata keadaan kebersihan dapur berkenaan juga menjijikkan dan tidak memuaskan. Beliau kata pemilik premis itu turut mengaku bahawa nasi biryani buluh yang dimasak di dapur berkenaan adalah bagi jualan di gerai mereka yang terletak di Jalan Pantai Jereja. Okey, nampak bila siapa depa ni? Ini adalah Jabatan Kesihatan, Jabatan Kesihatan. Dia pergi cek dapur satu kedai ini yang dikatakan sangat kotor. Kenapa mereka saman dan tutup kedai dapur tersebut? Ya, sebab kalau kita makanan-makanan yang di dalam kawasan yang dihasilkan dalam satu kawasan yang kotor, ia akan menyebabkan yang makan itu akan sakit. Kenapa? Sebab kalau kamu perasan tadi,
dia ada kata perkataan yang telah ditumbuhi kulat. Kalau kamu nampak tadi kotor kawasan dapur dia. Yang kedua, kamu nampak tadi dia kata apa? Ya, kan dia tunjukkan tadi makanan-makanan tu bersepah, terdedah kepada benda-benda lain. Semua itu tidak baik untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian. Jadi macam apakah amalan yang terbaik untuk kita jaga diri kita supaya tidak mendapat penyakit yang berjangkit? Okey. Okey, yang pertama ialah mencuci tangan dengan bersih. Ya, sebelum kamu makan, lepas kamu guna apa semua, sekarang ini tambah-tambah zaman sekarang ini kita pakai hand sanitizer. Sebenarnya air sabun pun sudah cukup ya. Apa yang berlaku, hand sanitizer dan juga sabun ini akan merosakkan sifat fizikal bakteria yang terdapat pada tangan kita ya. Jadi bila kita basuh dah bersih dengan elok, dengan cara yang betul kena tengoklah video yang lain untuk belajar cara mencuci tangan dengan betul. Maknanya selamat untuk kita makan dengan tangan ya. Dengan sudu pun kita basuh dengan sabun apa semua, takkan dengan tangan kita kena tak basuh dengan sabun. Sebab tu kita kena basuh sebelum kita gunakan dia untuk makan. Okey, seterusnya elakkan makanan yang terdedah dan dihinggapi lalat. Okey, lalat ni kita seperti kamu tahu dia menghurung makanan dan juga dia pergi tempat lain seperti tong sampah. Ya, kamu nak ke sesuatu yang tong sampah masuk ke dalam makanan kamu. Tak nak kan? Okey. Jadi apa yang berlaku, lalat ini akan membawa bakteria ataupun telur dia tu sangat bahaya. Ya, kalau makan apa terjadi? Sakit perut ya, sakit perut dan terjadilah keracunan makanan. Kalau keracunan makanan, muntah-muntah, cirit, demam dan kes-kes yang kritikal, yang sangat serius, dia boleh jadi kematian. Sebab itu kena elakkan makanan yang dihinggapi lalat. Kalau makanan yang kita nak katakan makanan yang terdedah ni macam mana? Contoh kalau makanan tak bertutup ya, orang datang, lori lalu berjalan kan, orang lori lalu terkenalah habuknya dengan orang, lalu lalang bakteria apa semua. Jadi makanan itu dah jadi tercemar. Makanan yang dihinggapi lalat dengan terdedah ni dia mudah ditercemar. Tercemar, makan sakit perut, habis. Okey. Jadi apa kita kena buat? Tutup makanan. Okey. Kalau kamu tengok ni tudung saji lah ya, tudung saji. Nak elakkan haiwan-haiwan lalat. Tapi macam mana kita nak pastikan dia selamat lagi? Kita tutup dengan plastik ya, plastik wrapping tu. Yang clear tu, yang jelas yang lut sinar tu, tutup, balut makanan kita. Itu confirm tak dapat ni. Kalau sini kadang-kadang mungkin semut ataupun lalat boleh masuk. Tutup plastik tu, insya-Allah lalat dengan semut ke binatang lain ke, bakteria dan mikroorganisma yang lain tak dapat nak masuk. Okey. Seterusnya, mandi menggunakan sabun atau antiseptik. Kalau kamu tengok dalam gambar ni, dia ada tulis antibakterial. Ya, sabun ada antibakterial, maknanya dia dapat merosakkan sifat fizikal bakteria tersebut dan bakteria pada badan kita akan mati. Ya, sabun juga turut membantu, tapi lebih baik sabun yang ada sifat-sifat seperti antibakteria ataupun sifat antiseptik ya. Kalau kamu antiseptik yang biasa kamu dengar ialah Dettol, cecair Dettol. Okey. Kedua itu boleh membantu kamu untuk mencegah pada wujudnya bakteria ataupun pada permukaan kulit kamu lah. Okey. Langkah seterusnya ialah menutup hidung dan juga mulut. Ini kita dah biasa buat dalam situasi sekarang. Sebab saya pun tutup mulut bila batuk. Okay. Situasi sekarang COVID-19 kita kena tutup pakai face mask. Tapi kalau kita dulu kita tak belajar pakai face mask lagi, kita batuk atau bersin mesti tutup mulut. Tapi ramai saya tengok tutup mulut macam tu guna tangan. Sebenarnya tak elok. Yang elok ialah kita tutup dengan pelipat tangan kita ya. Pelipat tangan kita yang ni. Okey, ini. Okey. Bila kita bersin, hacu. Kenapa? Hacu. Okey. Di sini. Jadi tangan kita ni kita nak pegang mata-mata tak ada masalah. Contoh dalam kelas, hacu. Okey. Kalau kita bersih kat tangan, hacu. Kita nak buka pintu ke buka paip dah melekat dekat paip tu, dekat pintu tu, dekat tombol pintu tu dah melekat bakteria ataupun cair hingus kamu kat situ lah apa. Kalau kita kat sini, hacu kat pelipat tangan kamu ni, ya. Kita tangan ni tak kotor lagi, kita nak buka pintu, kita basuhlah dengan tangan kat sini. Sebab itu pentingnya cara menutup mulut dengan betul.
Tapi sekarang kalau kamu ada sakit, kamu ada sesama ke apa, kamu pakailah face mask. Terutamanya sekarang ni ya, COVID-19. Sebelum ni tak ada masalah, tapi di Jepun dah lama mereka amalkan pakai face mask ni kalau mempunyai penyakit seperti sesama, batuk dan sebagainya. Okey. Seterusnya kita tengok pula langkah yang terakhir. Okey, elakkan mendekati pesakit yang mengidap penyakit berjangkit. Penyakit-penyakit bukan COVID-19 ni banyak lagi, termasuklah sakit mata konjaktivis. Video sebelum ni kita dah tengok ya, konjaktivis iaitu sakit mata sebenarnya boleh berjangkit. Ya, boleh berjangkit, mata akan merah. Kalau kamu berada di dekat, dia akan merebak ke kawan kamu dekat-dekat. Betul, kita kena jauhkan ataupun jarakkan diri kamu daripada seseorang yang mengidap pesakit berjangkit. Jadi kalau macam situasi pada hari ini, kenapa kita kena mengamalkan social distancing ataupun penjarakan sosial atau penjarakan fizikal? Sebab kita tak tahu siapa yang ada penyakit COVID-19. Jadi kita kena jarakkan diri kita dengan orang lain. Bila jarak, risiko nak kena penyakit tu berkurang. Bukan tak kena langsung, berkurang. Jadi kita kena elakkan penyakit berjangkit. Okey. Jadi itu adalah 4 kegunaan dan beberapa cara untuk kita elakkan penyakit berjangkit. Saya harap video ini membantu kamu dan kamu boleh amalkan di luar ya. Lepas bukan video untuk sains ni, kita bukan nak belajar untuk menghafal saja. Sebab kita nak amalkan kita dalam kehidupan seharian. Ya, contohnya tadi elakkan basuh tangan, tutup mulut, semua itu kita kena amalkan mulai sekarang. Jadi saya harap video ini membantu kamu untuk memahami lebih lanjut kegunaan bakteria dan juga amalan yang mengelakkan penyakit berjangkit. Itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye.